Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih pihak masjid bagi peluang kepada saya pada tanggal 29 Januari bersamaan dengan 3 tak tukar 3 jangan itu ya, 3 Jamadil Akhir 1441 Hijriah. Maknanya semua yang hadir ni boleh jadi ada bermacam-macam niat. Ada yang masih lagi nak cuba buat azam baru. Boleh jadi ada yang first time nak mai dengar majlis ilmu. Boleh jadi ada yang nak penuhkan rekod dia. Bulan 1 dia tak ponting lagi majlis ilmu, ini malam yang ke-29. Boleh jadi. Jadi saya berterima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid kerana beri peluang kepada saya untuk berkuliah dalam rumah Allah yang mulia ini. Yang kedua, kepada semua ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para pensyarah yang ada dalam majlis hari ini, ada salah silap, kurang daripada saya berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, tidak lupa juga kepada orang yang penting dalam hidup saya, isteri saya, ada juga bersama dengan anak saya, Don Sulaiman. Semoga Allah sentiasa merahmati isteri saya
betul dia tak nampak. Seterusnya kepada abang-abang dan kakak-kakak, semoga Allah merahmati abang-abang dan kakak-kakak. Setiap jalan kaki dan naik kenderaan daripada asrama pergi ke kelas, semoga setiap itu malaikat mendoakan abang dan kakak semua dengan kebaikan berpanjangan. Amin. Setiap ikan dalam parit, ada ikan kecil, ada ikan berudu mendoakan untuk abang dan kakak kebaikan dan keampunan sepanjang kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Baik, semua sihat? Alhamdulillah. Mari kita mula kelas kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, istri-istri baginda, sahabat-sahabat baginda, guru-guru, para pensyarah, asatizah yang dulu biasa mengajar sini tapi Allah ambil lebih awal lagi. Ada Dr. Mustafa, Dr. Yahya, ramai. Dan hadiahkan kepada ahli keluarga kita, datuk nenek kita, semua muslimin muslimat, tanah perkuburan sebelah kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini tajuk apa? Akhlak mencerminkan dirimu. Betul ya? Akhlak mencerminkan dirimu. Suatu hari di waktu zaman Bani Israel, ada seorang lelaki yang menjual kekabu. Tahu kekabu? Bantai dalam dia bukan, tak tahulah kalau asrama kamu, biasanya kalau asrama bukan, yang tu polimer ke apa dalam dia, dia macam rambut dia buat begitu warna putih, dia sumbat masuk. Yang tu tidur kadang-kadang mimpi ngeri, kadang-kadang mimpi elok. Tapi kalau kekabu kadang-kadang tak mimpi dah, esok bangun terus ya. Letak tu hilang terus, tahajud pun tak bangun. Bantai kekabu. Jadi zaman Bani Israel, pokok kekabu kamu boleh tengok. Kalau di highway pun ada, kadang-kadang di kampung banyak. Kalau lalu jalan dari sini nak pergi utara, lalu kok jalan belakang, boleh nampak gantungan pokok kekabu banyak, warna putih-putih. Cara dia kena ambil tu, daripada tu dia kena cari dia, masuk dalam mesin tu kena pintai, bagi lembut lah. Lepas tu terus masuk dalam bantai, masuk dalam bantai, cukup, tutup, ambil pula sarung ni, bagi kat kawan ni jahit, siap bantai. Tadi kawan tadi tu kain tu macam guni tu, bantai, buh kat corong, penuh dalam tu.
jahit jadi kekabu lah. Tapi zaman dulu wallahu a'lam lah, kalau macam saya di Mesir, dia pakai tangan dengan kayu, dia colok macam tu, dia ketuk gerong-gerong macam tu. Mesir. Jadi ada seorang lelaki, dia jual kekabu tu. Maksudnya di rumah dia akan ambil, cari dia buat tu, dapat, dia pergi ke market, dia pergi ke pasar market, dia jual. Bila dia jual, berapa pendapatan dia sehari? 1 dirham. Pendapatan dia 1 dirham. Jangan pandang lagi, 1 dirham di Malaysia RM70. Okey. Nama aja 1 dirham. Nama keuntungan dia 1 dirham. Apa habitnya? Habitnya 1 dirham tu dia bahagi 2. Setengah dia ambil untuk beli kekabu yang baru dan beli makanan untuk rumah dia, setengah lagi untuk dia sedekah. Ini akhlak. Setengah lagi untuk sedekah. Hari-hari itu aktiviti dia. Hari-hari. Suatu hari dekat market berlaku pergaduhan. Walhasil, ringkaskan ya, bergaduh antara 2 orang ni disebabkan hak seorang ni dia beli barang, dia tak mau bayar. Barangkali boleh jadi barang yang kawan tu jual tak meet the expectation. Mungkin dia beli, dia tak ada saiz ni, cuba pakai. Oh, tapi ketat lah, tadi kata ada saiz. Tak ada, yang ni jelas, saya tak mau bayar. Dia kata dah pakai, bayarlah. Lebih kurang macam tu lah. Dia kata saya tak mau bayar. Bergaduh. Apa kata ulama dalam kitab? Bergaduh sehingga sampai tahap nak bunuh Bani Israel. Bunuh. Jadi Pak Long jual kekabu ni, dia nampak. Dia kata, apa cerita? Apa yang berlaku? Oh, ni kawan ni ambil barang, tak mau bayar. Dia kata, berapa? 1 dirham. Saya ada. Saya boleh tolong bayar. Ini akhlak. Fa aslihu baina. Ayuh, tamam. Semua apa ayat ni? Fa aslihu baina akhawaykum. Tak apa. Saya bayar. Kena ambil 1 dirham. Selesai cerita. Sudah khalas. Ambil barang, balik. Soalan dia nak balik mau balik apa? Dia nak ambil untung macam mana? Esok nak jual kekabu, pakai duit apa? Ini cerita dia. Maka dia balik, dia bagi tahu dekat isteri dia. Dia kata minta maaf. Hari ni tadi kekabu jual. Tapi ada orang gaduh di market, tak mau bayar. 1 dirham saya bagi duit tadi. Habis, kita tak ada apa. Isteri dia, isteri yang solehah. Isteri dia kata, tak apa abang. Nak buat macam mana, bukan rezeki kita. Abang tengoklah apa yang boleh abang selesaikan, cari apa yang boleh buat. Nah, ini bagus Dia tak sama macam hari ni. Tadi dekat market tadi ada bergaduh. 1 dirham habis, tak boleh buat apa. Yang bagi pasal apa? Bukan dia berurusan dengan awak. Dia beli barang orang lain, bukan barang awak. Marah isteri dia. Semoga kita doakan, sebab bini aku ada sini. Jadi kita doakan semua isteri-isteri jadi isteri yang solehah. Amin. Solehah. Dan doakan juga hampa dapat isteri yang solehah. Amin. Dan doakan juga mereka dapat suami yang soleh. Amin. Kakak, suami soleh cari mana? Sini. Ni.
Apa? Isteri solehah belakang. Dah, jangan berangan jauh sangat. Patah balik sini. Masya Allah, ini akhlak. Sebab tu saya ambil cerita ni, senang. Banyak akhlak kita boleh bincang. Isteri dia kata, tak apa bang, abang cuba selesaikan apa yang boleh. Suami dia kata, nanti saya tengok dulu rumah kita ada apa. Tengok, kan tadi proses kekabu tadi buat dekat rumah, ada kekabu yang jatuh mungkin dah seminggu, banyak. Dia kutip dapat, tapi tak berapa solid, bersih lah. Mungkin ada pasiang sikit mungkin, ya. Dia kata tak apa, saya pergi ke pasar market, saya jual yang ni, tengok berapa boleh dapat. Ada rezeki ada, tak ada. Suami dia bawa, tunggu jual, tak ada siapa nak beli. Ya, bukan barang kekabu tak bagus. Macam mana nak bubuh dalam bantai kalau ada batu tidak sakit, pasir kecil-kecil dia tidak sakit. Dia balik, dia kata tak ada rezeki hari ni. Ini akhlak. Tak ada rezeki hari ni, nak balik tak apa, esok cuba tengok jadi apa. Hari ni kalau tidak, puasa saja. Dalam perjalanan balik, dia market luah sini. Jumpa kawan dia yang meniaga market dengan dia, jual ikan. Tapi kawan ni pula, rezeki dia pula hari ni yang dia dapat ikan tak fresh. Maknanya dia dapat, tapi ikan tu mungkin ikan tu dia dah nak sakit ke apa dalam laut ke apa, dia buh pancing ke apa ke, dia angkat buka, dapat kawan ni. Orang lain tengok, apa hang jual ikan macam ni, sekor tak bagus, orang tak mau beli. Jadi kawan Pak Long ni mai tak apalah, bukanlah ikan ni tangkap kemarin ke apa, cuma dia tak berapa nak solid elok. Barangkali mungkin tertindih dengan ikan lain ke, atau ikan lain dah gigit dia sikit ke. Saya belilah dengan harga kekabu ni, boleh? Kawan dia kata, tak apalah, kira halal lah. Pomai kekabu hang gak aku, hang punya kekabu pun tak apa nak ni, aku punya ikan pun tak apa, kita tukar. Dia dapat ikan sekok, dia berbalik ke isteri dia, alhamdulillah, ini rezeki kita ikan ni saja. Kalau boleh buat apa, buatlah. Isteri dia kata, syukur, alhamdulillah, ini rezeki daripada Allah. Ini akhlak. Dia ambil, potong ikan, belah perut dia, panggil bersiang lah. Lepas tu orang buat teka-teki, binatang apa kalau siang mati, kalau malam hidup? Ikan lah, siang mati lah. Itu teka-teki orang dulu. Belah perut dia, bersiang dia. Isteri dia terkejut, tengok dalam perut dia ada mutiara. Yang ni keluarga orang susah, ni orang miskin. Dia ambil mutiara ni, kata, abang, ni ada mutiara ni. Abang dia kata, alhamdulillah, ini rezeki daripada Allah. Akhlak. Mainlah saya bawa pergi market, tengok berapa boleh jual. Logiknya macam abang dengan saya, dengan semua kita sini. Angkat tangan saya, siapa sini main saham? Tak ada, saya pun tak main. Berapa saham harga? Tak tahu. Nampak? Bukan dunia kita tak tahu. Ini orang susah, mutiara pun tak bisa jumpa. Nasib jumpa dalam perut ikan. Dia tak tahu harga dia berapa. Tapi sebab akhlak. Dia bawa dia pergi ke market. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tokek kedai berlian ni mutiara. Tuan nak punya kedai? Ya, saya ada satu mutiara mau jual. Berapa tuan mau beli? Ambil, tengok. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan biasa-biasa. Kamu dapat mana? Sebab apa? Ini pakaian orang miskin. Mutiara kamu ini harganya 40.000 dirham. Itu harga saya boleh beli. Tapi itu bukan harga net price. No. Net price dia, kedai depan sana boleh beli lagi mahal. Nampak? Bila kita ada akhlak, Allah akan hantar juga orang yang berakhlak untuk kita jumpa. Boleh tak tuan empunya kedai ni bohong dia? Tengok ni orang miskin. Ini mutiara apa? 2 dirham saja. Boleh.
Kawan tu pun kalau dia bagi 2 dirham, apa dia kata? Alhamdulillah, ni rezeki daripada Allah. Betul tak? Kalau dia orang miskin, dia selalu dapat 1 dirham. Kalau dia dapat 2 dirham, alhamdulillah, lebih 1 dirham. Tapi sebab akhlak. Sebab akhlak. Saya hanya boleh beli 40 ribu dirham. Tapi kedai depan sana tunjuk pula kedai itu boleh beli lagi mahal. Dia pergi kedai itu, kawan tu tengok, haulah wala quwata illa billah. Ini bukannya biasa-biasa. Kamu boleh daripada mana? Ini rezeki daripada Allah. Harga dia saya hanya boleh beli 60 ribu dirham. Tapi itu bukan harga net price-nya. Kedai depan boleh beli lagi mahal. Maka kata ulama, daripada satu kedai kepada satu kedai kepada satu kedai, sehingga akhir sekali net price berlian tadi 120 ribu dirham. Dia bawa keluar modal bagi dekat kawan yang nak bunuh tadi berapa? 1 dirham. Tapi pasal apa? Sebab 1 dirham dia sudah menyelamatkan nyawa orang daripada kena bunuh. Kalau dia tak bagi tadi, mungkin kawan tu kena bunuh tadi. 1 dirham. Sebab kita tak tahu duit kita boleh buat apa. Kita tak tahu akhlak kita. Kita tolong orang tepi jalan, kita pergi bagi makan orang susah, kita tolong kawan kita, mungkin hari tu dia niat dia nak bunuh diri. Wallahu a'lam. Tapi mungkin hari tu kita berakhlak dengan dia, kita duduk dengan dia, kita sembang dengan dia, ambil masa duduk dengan dia, cerita dekat dia tentang Allah, cerita dekat dia tentang kehidupan. Mungkin kakak ada kawan-kawan yang mungkin, wallahu a'lam, hari ni banyak sangat orang cerita pasal bunuh diri. Dalam statistik 2018, nanti search balik, kadar bunuh diri yang dilaporkan approximately setiap 40 saat akan ada seorang bunuh diri. 2018, setiap 40 saat ada orang bunuh diri. Kita dah ceramah hampir setengah jam. Berapa puluh orang bunuh diri saya tak tahu. Di Malaysia, orang perempuan paling ramai percubaan bunuh diri. Maknanya di tangan ada tanda kelab. Kita tak tahu hari itu kerana kita sembang dengan dia, kita duduk ambil masa dengan dia, kita luang masa dengan dia, kita berjalan dengan dia. Dalam kelas tak ada orang lain tegur dia, kita tegur dia. Boleh jadi kita menyelamatkan nyawa dia. Dia akan jadi macam dalam cerita ni. Dia bawa balik 120 ribu dirham kat isteri dia. Ini harga mutiara tadi yang ada dalam perut ikan. Isteri dia kata, Allahu Akbar, ini rezeki daripada Allah. Tiba-tiba mai 2 orang. Assalamualaikum. Salam. Kami orang susah, boleh tolong kami? Isteri dia salihah. Isteri dia kata, abang, selalu kita dapat 1 dirham, kita bahagi 2. 1 untuk kita, 1 lagi untuk sedekah. Sekarang kita dapat 120 ribu dirham, kita tetap kena bahagi juga setengah untuk derma bagi orang susah. Sebab kita tak pernah dapat. Oh, berapa banyak nak derma? 60 ribu dirham. La haula wala quwata illa billah. Mungkin tak sama hari ni. Hari ni tolak dulu sewa rumah. Hari ni tolak dulu sewa rumah. Tolak dulu top up. Tolak dulu top up. Tolak dulu duit nak pergi karaoke. Ini rezeki daripada Allah, bukan senang-senang datang. Bukan senang-senang nak main. Tolak dulu duit karaoke. Lepas tu, tolak lagi duit apa? Yuran sekolah lah. Tolak dulu yuran sekolah semua. Dah habis semua, baki tinggal 1000 dirham. Ini baru kita derma. Haula wala quwata illa billah. Tak sama. Yang ni orang akhlak dia ada sama macam Sayyidina Ali. Surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Wa yut'imuna الطعام على حبه مسكينا ويتيما
asira. Ayat ni turun sebab apa? Sayyidina Ali cerita lebih kurang macam ni. Asbabun nuzul. Nanti cuba tengok. Saya kita cerita. Tak apa. Jadi bila dia kata dengar macam tu, isteri dia kata, "Bang, bagilah derma. Ini orang susah, lebih perlu daripada kita." Dia ambil 60,000 dirham. Dia kata, "Nah tuan, 60,000 dirham pakailah. Tuan lebih perlu daripada saya." Dua orang tadi berjalan beberapa langkah saja, patah balik. Dia kata ambil balik 60. Dah. Bagi betul. Kamu lebih perlu daripada saya. Kamu orang susah. Maka dua orang tu kata tadi, kami dua orang adalah malaikat. Allah hantarkan kami untuk bagi tahu, kata Allah terima apa amalan yang kamu buat. Ini cerita zaman Bani Israel, ada dalam kitab-kitab. Ini cerita tentang zaman para nabi. Malaikat turun jumpa orang, ini perkara biasa. Malaikat turun jumpa Nabi Ibrahim. Malaikat turun dengan Nabi Lut. Kan kaum Nabi Lut tengok malaikat lawa kan, lelaki-lelaki yang lawa, dia nak sebab dia gay, dia nak. Banyak orang masyarakat jumpa malaikat ni perkara biasa. Zaman para anbiya, bukan zaman kita. Apa pengajaran daripada cerita ni? Nombor satu, akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab itu plural. Akhlak plural, jamak. Singular, mufrad. Khuluq. Kha, lam, qaf. Khuluq. Kata yang sama ejah, kha, lam, qaf. Khalq, ciptaan. Khalqillah, makhluk, yang dicipta. Yang mencipta, khaliq. Jadi khuluq, akhlak satu, akhlaq plural. Tapi dalam bahasa Melayu satu pun kita panggil akhlak, banyak pun kita panggil akhlak, ataupun kita double dengan dia, akhlak-akhlak. Akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Boleh. Dalam bahasa Arab, khuluqul hasan wa akhlaq yang hasan. Kalau satu lagi, khalq. Kat sini rasanya kalau kita renung-renung balik, pasal apa akhlak dengan ciptaan daripada perkataan yang sama? Khalq banyak dalam Quran. Wallahu khalaqas samawati wal ard. Betul? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Surah Sajadah ayat 4. Banyak. Yang khulq wa innaka la'ala wa khuluqin azim. Ini semua orang hafal. Khulq. Kata ustazah bahasa Arab di Kusen, dia kata, barangkali ustaz yang kita boleh faham, Ustazah Ain kata, sebab saya tak pandai bahasa Arab, saya kata ustazah tolong hurai saya nak faham. Ini kenapa? Dia kata barangkali antara benda yang kita boleh faham, akhlak adalah sesuatu yang kita kena buat sendiri. Dia tak ada secara semula jadi. Nak ada akhlak baik macam Pak Long tadi, you have to make it your own. Kena ada effort untuk nak bagi sedekah. Kena ada effort untuk nak senyum. Kena ada effort untuk nak jadi orang baik. Kena ada effort untuk nak bagi kebaikan pada orang. Kena ada effort. Dia kena cipta. Dia tak akan semula jadi tiba-tiba jadi baik. Dia kena cipta. Malam ni wallahu alam, apa yang abang-abang dengan kakak-kakak terlintas nak buat satu akhlak diri sendiri. Saya nak sentiasa senyum, saya boleh list out, tapi kena buat. Tak buat, tak jadi. Kalau boleh, tengok saya, kalau boleh
Jangan hanya berakhlak. Dengar cakap saya elok. Jangan hanya. Apa maksud jangan hanya? Maknanya tak salah, tapi jangan yang ni saja. Boleh faham? Jangan hanya berakhlak dalam telefon kamu saja. Sebab dunia telefon, dunia dia tak real. Saya takut kalau abang-abang, kakak-kakak sibuk nanti dengan telefon dan baik dalam telefon, like sana, like sini, share semata-mata. Tapi dalam dunia betul kita tak ada. Risau saya nanti. Silap-silap kenduri kahwin kita pun kita tak ada orang yang nak mai. Walaupun kita ramai kawan. So, jangan, sekali lagi, dengar elok. Handphone tak ada salah. Jangan baik semata-mata dalam handphone sahaja. Akhlak juga dekat luar sini. Jumpa, tegur, bagi salam. Ini akhlak mulia. Sebab itu dalam kitab, dengar elok. Bidayatul Hidayah. Apa nama kitab dia? Bidayatul Hidayah. Ulang sekali lagi. Ia dikarang oleh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Siapa yang karang kitab ni? Wah, Imam Al-Ghazali. Muqaddimah daripada Imam Al-Ghazali, apa dia? Tengok tajuk. Bidayatul Hidayah. Permulaan hidayah. Dalam semayang, ihdinas siratal mustaqim. Kerana ada ayat ni di hujung nanti. Semua amin. Amin. Semua cakap amin. Sebab apa? Ya Allah, bagi kami hidayah. Ihdina. Betul tak? Apa permulaan kepada hidayah? Tu kitab ni. Jadi kita pun nak tahu, ya Allah, saya minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tahu apa permulaannya. Kita buka kitab ni, masya-Allah. Tengok. Tajuk pertama, adab tidur. La haula wala quwata illa billah. Apa maknanya? Akhlak adalah kunci kepada permulaan hidayah. Sebab itu orang yang tak ada akhlak, dia tidak akan ada hidayah. Tengok saya elok. Abang, kakak, student. Dulu semua sekolah rendah. Naik sekolah menengah. Sekarang universiti. Walaupun kita college universiti tapu pula dah. Tapi kamu semua level kadang-kadang rasa macam bodoh habis sebut lagu tu. Dah otak saya nak cakap tapi, sebab mulut saya cakap tapu. Mungkin campur kot tapi dengan universiti dia jadi tapu. Tapi walaupun kita college university, tapi kamu semua standard university. Kamu budak besar. Makna kamu belajar dan sekarang belajar. 4 kali belajar. Tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab? Siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah, maka tidak akan bertambah pada dia, melainkan dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni hadis Nabi ni, atau kama qala. Ini hadis Nabi. Saya ulang sekali lagi, boleh? Saya ulang sekali lagi. Dengar elok. Pegang. Siapa yang bertambah ilmu, siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah, tidak akan tambah pada dia, melainkan dia bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok, masya Allah, berapa ramai orang yang ada PhD holder, tak salah, tetapi semakin sombong dengan Allah.
tambah ilmu, tidak ada hidayah, permulaan hidayah mesti berakhlak, tak ada, maka dia akan bertambah jauh daripada Allah walaupun dia semakin banyak ilmu. Siapa contoh dia? Iblis. Siapa contoh dia? Fir'aun. Siapa contoh dia? Qarun. Siapa contoh dia? Namrud atau Namruz. Tambah ilmu, tambah kaya, tambah tahu macam mana nak buat harta, tapi tak bertambah hidayah. Jauh dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan abang dengan kakak dan saya, kita semua bukan daripada kalangan orang tu. Amin. Tak mau jadi macam tu. Tak mau jadi macam tu. Tak mau jadi macam tu. Sebab itu akhlak ni dia kena buat. Sebab tu dia kena duduk dengan orang soleh. Kita kena tengok. Masya Allah. Saya suka tengok Habib-Habib. Walaupun ini Al-Khairil, yang ni Al-Hamid, yang ni Al-Jufri, ini As-Sagaf, tapi bila mereka jumpa, Allah, saya cium pipi. Saya tengok Ustaz Syed Kadir dengan Imam Muda Megat, dua-dua ni Habib ni. Bila mereka jumpa, Allah, so cium tangan, dua-dua orang cium tangan, cium pipi dia, sayang dia. Kerana mereka diajar untuk sesama ahli keturunan Rasulullah, jangan gaduh. Lepas tu kita tak tahu kita keturunan mana, boleh jadi keturunan Lanun. Dan kita tak tahu. Saya lain lah, mafia. Don. Tu anak saya kat belakang tu, silap hari lagi belajar menembak tu. Jomlah, akhlak mula pelajar kuis. Kita pergi mana, kita mesti kena ada benda baik dalam kepala kita. Mata kita mesti jadi mata orang yang nampak baik. Kalau mata kita biasa baca kan, Allah apa nama syekh ni, satu hari ada orang mai jumpa dengan dia. Ni syekh Arab ni, orang Arab jumpa dia. Dia kata, syekh, dia kata, syekh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Saya pergi ke Mekah, saya pergi ke Madinah, saya jumpa pelacur, saya jumpa rumah-rumah pelacuran. Syekh itu kata, saya pula balik daripada United Kingdom. Alhamdulillah, dekat sana tak ada pelacur, tak ada rumah pelacuran. Maka kawan yang dengar syekh ni jawab, dia kata, ma'azallah, minta simpang daripada Allah, syekh. Sedangkan di Mekah dan Madinah jumpa, takkan di United Kingdom, negara orang kafir, tak ada. Maka syekh tu kata, kalau kamu pergi tempat suci tetapi pandangan kamu masih mencari yang jahat, kamu akan tetap jumpa perkara yang jahat. Tapi kalau kamu pergi tempat orang yang bukan Islam, tapi mata kamu mencari benda yang baik, kamu tak akan jumpa benda yang jahat. Ini akhlak. Lepas tu saya seru abang, kakak, saya nak kamu membesar itu esok. Itu pula dah apa ni? Karut dah lah live. Lagi orang ingat kita cakap tak terus. Itu. Saya nak kamu membesar esok jadi a fine adult. Saya nak kamu jadi orang dewasa yang baik. Saya nak kamu jadi kakak wanita yang baik. Saya nak kamu membesar, kamu tengok dunia dengan kacamata kamu sendiri yang baik. Betul, dalam dunia ni, daripada saya kecil, kamu tak lahir lagi, sampai sekarang, saya dah besar, umur saya 36. Dunia tak pernah berhenti daripada ada orang jahat. Tak pernah. Tahun 97, ada seorang lelaki tu, kerana dia seorang ekonomi rosak, nama dia George Soros. Jahat dia. Tahun selepas itu,
Bila kita dah besar sikit, ada juga pemimpin, nama dia George Bush. Jahat dia. Dunia ni tak pernah berhenti daripada orang jahat. Sebab apa? Ini dunia, bukan syurga. Tapi kenapa para ulama mereka sentiasa berjumpa dengan perkara-perkara baik? Kerana bermula daripada mereka khuluq, ciptakan akhlak yang baik tu daripada mereka. Mereka jumpa semua benda baik. Suatu hari dikisahkan kepada saya tak ingat siapa cerita kat saya, tapi cerita tu bermain di fikiran saya, tentang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Suatu hari orang jemput dia pergi ke United Kingdom untuk bagi talk. Jadi penganjur ni dia kata, kita nak tengok Tok Syekh ni macam mana. Maka mereka tempatkan Tok Syekh di satu tempat yang penuh dengan pelacur. Esok Tok Syekh tidur situ. Bila mereka jumpa Tok Syekh, mereka tanya, wahai Syekh, apa yang kamu boleh elok ke tempat ni? Tok Syekh kata, tidak ada tempat yang lebih elok dan lebih mulia aku tidur melainkan semalam. Dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Syekh, ini sebenarnya kawasan pelacur. Syekh tu kata, aku tak tahu. Yang aku tahu, semalam aku tidur, aku mimpi jumpa Rasul. Pasal apa? Pasal daripada diri dia mula benda baik, dia tak akan jumpa benda yang jahat. Pasal itu saya ajak malam ni, abang kakak, dengan harapan saya nak abang kakak esok jadi orang dewasa yang baik. Lahirkan daripada diri kamu akhlak-akhlak yang baik. Biasanya kuliah maghrib habis pukul berapa? Berhenti dah lah. Kena berhenti dah. Berhenti. Anak saya makan tau. Biarlah sana nak balik awal. Tuntung bawa anak, jual dia. Suatu hari Sayyidina Ali kena ingat biasa kan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu minta izin dekat Nabi nak kahwin 2-3 tapi Siti Fatimah tak boleh kan. Maka Nabi naik mimbar, Nabi kata, siapa yang bagi sakit hati Siti Fatimah sama seperti mana bagi sakit hati aku, kata Nabi. Tapi selepas Siti Fatimah wafat, sebab baginda Nabi ketika umur 63 Nabi wafat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ni manusia paling akhlak. Sebab tu Nabi baginda tak jumpa benda-benda pelik, melainkan semua benda baik keliling Nabi. Yang tak elok pun bila mai jumpa Nabi semua jadi elok. Daripada mata Nabi nampak yang baik aja dalam diri satu orang. Abang kena belajar Sekali lagi lah saya ajak sikit saya ajak. Apa tu, kenapa Nabi tak bagi Sayyidina Ali ketika itu, dan selepas Siti Fatimah wafat, sebab baginda Nabi umur 63, habis baginda Nabi wafat 6 bulan selepas itu Siti Fatimah pula wafat. Lepas itu naik pemerintahan Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Umar pegang dunia, Sayyidina Ali kahwin banyak. Adakah Sayyidina Ali tak ikut cakap Rasulullah? Jawapannya pada ketika itu, Sayyidina Ali memang seorang yang miskin, tidak ada duit. Jadi bila Sayyidina Ali nak kahwin banyak, akan memubarakkan diri dia. Sebab itu ketika tu Nabi tak bagi, kata ulama. Boleh faham
Cerita ini ketika itu. Maknanya Nabi ada, Siti Fatimah ada. Waktu zaman Sayyidina Ali, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebab apa? Sebab menuntut ilmu. Kan Nabi sebut dalam hadis, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Saya kota ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Iki ulang benda ni. Tengok elok. Jadi satu hari Sayyidina Ali tanya Siti Fatimah. Fatimah kata, kita tak ada apa nak makan. Sayyidina Ali kata, tak apa, saya pergi cari kerja. Dia jumpa dengan orang Yahudi. Kawan tu kata, boleh tolong pintai benang. Pintai benang, bagi elok. Satu gulung, saya bagi kamu satu sok gandum, boleh buat roti. Cukup untuk 5 orang. Dia kata, tak apa, bagi saya. Isteri saya boleh buat. Jadi Siti Fatimah ambil. Siti Fatimah tenun. Gulung benang. Dapat satu gulung. Bagi dekat orang Yahudi. Orang Yahudi tu bagi satu. Buat. Siti Fatimah ambil. Buatkan tepung, uli. Buat roti. Makan. Buat 5. Sayyidina Ali. Siti Fatimah. Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain. Khadam. Buat 5. Alhamdulillah, ada rezeki makan. Tak makan lagi ni. Seharian tak makan. Baru nak makan. Ketika nak jamah koyak. Assalamualaikum ya ahlul baitin Nabi. Assalamualaikum wahai ahli keluarga Nabi. Siapa mai? Orang miskin. Kami sudah seharian tak makan. Kami orang miskin. Apa kami nak buat? Wahai ahli keluarga Nabi, bagi sikit dekat kami. Sayyidina Ali kata dekat Siti Fatimah, macam mana? Nampak? Tanya juga dekat isteri. Belajar tu akhlak tu. Siti Fatimah kata, tak apalah. Dia lapar. Bagi je kat dia semua. Maka ambil 5 keping roti, bagi dekat orang miskin. Mereka tak ada apa nak makan seharian. Maka esok pergi ambil balik benang, pintai. Sehari tak makan, puasa tak makan. Tak ada apa nak makan, pintai. Dapat hari kedua, bagi, dapat. Ambil, buat, dapat 5. Nak makan. Baru nak mula makan. Assalamualaikum. Hak orang nak minta ni pun, time duk uli tu dia tak main. Time dah siap dia main. Kadang-kadang orang yang minta ni pun dia cerdik je. Dia tak tunggu kat tempat lain, dia tunggu depan bank. Allah. Kadang-kadang, bukan kadang selalu Allah hantar orang-orang macam ni bukan nak uji dia, dia nak uji kita. Wallahualam. Semoga kita sentiasa lepas dan berjaya dengan ujian Allah. Amin. Lepas tu, siapa? Kami anak yatim. Kami dah tak ada mak bapak, tak ada. Hanya ada kami saja. Kami dah lama tak makan. Berhari-hari kami tak makan. Sayyidina Ali kata, macam mana? Tanya Siti Fatimah. Siti Fatimah kata, bagi semua lah, bagi semua. Anak yatim. Hari kedua tak makan. 2 hari puasa. Wallah, kita tak sampai tahap macam tu. Kita ada makanan percuma kat luar. Hari ketiga, ambil, dapat, bagi, dapat. Gandum, buat Siti Fatimah. Dapat 5 roti. Alhamdulillah, ini rezeki. Nak mula makan. Assalamualaikum. Wahai ahli keluarga Nabi. Kalau kita sembunyi,
Assalamualaikum ya ahli keluarga yang sedang ada hidangan yang enak. Anak dia berjawab, Waalaikumsalam. Ayah cakap ayah tak ada kat rumah. Ini belalang lah ahli nujum. Siapa? Kami banduan baru lepas daripada penjara. Mana kami nak tuju? Kami lapar. Sayyidina Ali kata, macam mana? Siti Fatimah macam mana? Kalau Fatimah zaman sekarang tak jadi dia. Abang 2 hari dah tak makan. Abang pi dah cakap saya dekat mereka. Takkan abang tak pi? Cuba pergi suruh mereka pergi rumah Sayyidina Abu Bakar tengok. Dia Fatimah lah. Ali zaman lah pun dah dengar bini cakap lagu tu, dia pun keluar. Ni rasanya pergi rumah Abu Bakar kot. Rumah kami tak ada apa punya tunggui kayu. Sayyidina Ali ambil bagi semua. Apa je? Isteri saya doktor. Apa jadi kalau orang 3 hari tak makan abang? Nak jumpa orang berhari-hari tak makan, dekat Malaysia ni kita kena pergi cari ya. Kalau di Mekah, Madinah senang. Hak orang sesat cari hotel tak jumpa. 2 hari duduk dalam masjid, mungkin ada mulut celupak ke apa, ada duduk cakap apa. Betul. Ada lah dia cakap apa. Alah senang lah. Masjidil Haram sama yang macam Masjid Al-Azhar kuis. Sekejap lagi dia pergi dia kena habuan lah. Cari pintu tak jumpa. Keluar sana nampak pada pasir. Keluar. Biasa. 2 hari duduk dalam masjid. Tak makan. Nak makan mana? Apa jadi? Cengkung. Hak ni masuk ni. Mata tenggelam. Itu yang jadi kepada keluarga Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain. Bayangkan budak-budak menangis macam mana lapar. Tapi ini keluarga Nabi. Sebab tu jangan samakan kita. Jangan samakan kita dengan ahli keluarga Nabi, dengan sahabat Nabi. Jangan. Kita sikit tak sama macam ni. Tiba-tiba selepas jadi macam tu, hari ketiga berlalu, hari keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyapa dalam rumah mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok Sayyidina Ali, tengok Siti Fatimah. Nabi peluk cucu Nabi. Nabi menangis. Nabi kata, apa yang sudah terjadi? Tetapi aku bersyukur. Sebab apa? Nama kamu dan akhlak kamu disebut oleh Allah dalam Quran. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Yang pertama tadi siapa? Miskinan wa yatiman wa asira, banduan. Ini bapa dan pak mertua yang soleh, penghulu segala orang soleh. Apa dia? Hampa tak makan tak apa, janji Allah redha dengan hampa, sebut nama hampa dalam Quran, aku peluk, aku cium hampa. Ini akhlak. Sebab apa? Sebab kalau hari ini kita terlalu banyak sangat memburu dunia, jangan lupa dunia akan tinggal kita. Bila dunia tinggal kita, akhirat kita habis. Tapi kalau kita pergi ke akhirat, kamu tuntut ilmu sungguh-sungguh, jangan takut. Akan ada orang telefon, Assalamualaikum, ni anak haji ni ke? Ya. Pakcik ada nak bagi zakat lah, berapa nombor akaun hang? Rezeki akan sampai. Percayalah cakap. Walaupun hampa tak ada nak percaya hak lain, saya melalui banyak pengalaman macam tu. Kita tumpu kerja kita akhirat, Allah akan hantar dunia bekerja-kejar main cari kita. Cari kita. Akhlak. Sebab itu saya nak abang dengan kakak membesar esok, jadilah orang dewasa yang baik, yang berakhlak. Sebab apa? Daripada akhlak dia akan dorong orang berakhlak mai kat kita. Jalan kita berakhlak, orang berakhlak, urusan kita penuh dengan akhlak. Dan insya-Allah sebagai penutup, nak berhenti dah. Saya dah banyak kali cerita, tapi cerita juga tegaskan kat sini. Apa dia?
Nabi kata, atadruna mal muflis? Hei, tahu tak siapa dia muflis? Para sahabat kata, al muflis fina, orang muflis di kalangan kami Nabi adalah orang yang la dirhaman wala dinaran wala mata'. Orang yang tak ada dinar, tak ada duit, tak ada dirham, tak ada duit, wala mata', tak ada kesenangan hidup dia. Susah memanjang. Ini orang muflis. Nabi kata, no. Orang muflis ialah orang yang bila dia pergi depan Allah di akhirat esok, pahala dia banyak, tiba-tiba orang ambil pahala dia satu persatu. Pasal apa? Sebab dia tak ada akhlak. Pasal yang mai tuntut dekat dia siapa? Orang yang dia hina, orang yang dia kata, orang yang dia bully, orang yang dia cercah, harta anak yatim yang dia makan, harta yang orang derma dia makan, harta wakaf dia makan. Abang, kakak, kadang-kadang kamu buat kerja amal, boleh jadi ada duit-duit yang kamu, wa'ayazbillah, saya doa kita jangan jadi daripada kalangan itu. Amin, amin. Jangan jadi macam tu. Tapi kalau kita buat macam tu, kita ada makan duit yang tak betul, depa ni semua ke akhirat akan tuntut balik. Dia bukan ambil duit, dia ambil pahala. Kalau dia minta duit balik tak apa, dia minta pahala. Maka orang yang pergi tadi pahala banyak, habis pahala dia, khalas. Tiba-tiba orang tuntut masih datang tuntut lagi. Sebab akhlak. Tengok saya. Contoh, saya ustaz, saya buat akhlak yang tak elok dengan kamu. Saya cerita benda yang kotor dekat kamu. Saya cerita ajaran sesat dekat kamu. Saya cerita tafsir yang salah dekat kamu. Saya hurai hadis yang salah dekat kamu. Saya tak berakhlak dengan kamu. Berapa ramai yang nak tuntut depan saya ke akhirat esok? Kita seorang tak ada akhlak, berapa ramai yang nak tuntut? Itu belum kira hukukul muslim alal muslim. Hak orang muslim ke atas orang muslim. Apa dia? Yang pertama, bila jumpa bagi salam kena jawab. Itu hak dia. Dia lintah dengan kita, kita tak bagi salam dengan dia. Dia tuntut. Ya Allah, kenapa dia tak bagi salam pada saya sedangkan saya saudara dia? Oi. Dua, bersin kena jawab. Berapa ramai orang yang bersin yang kita jawab? Orang buat tak tahu, akhlak ni padam. Jangan. Sakit ziarah. Berapa ramai orang dekat ni? Hamba panggil apa ni? Asrama panggil apa? Pasal. Pasal. Bukan prisin Putrajaya tu. Pasal. Berapa ramai kita di pasal yang kita tanya, mana Alim mana Alim? Alim demam Alim demam abang kasih salam dia. Ziarah itu akhlak. Ziarah dia tak usah bawa banyak, bawa satu kali bak cukup. Ziarah akhlak. 3, 4, bila meninggal dunia semayang jenazah. Yang ni tak takut. Janganlah ada di kalangan kita yang tak mau semayang juga jenazah kawan, jenazah orang yang semayang di sini. Dan yang kelima, apa dia? Bila diminta nasihat bagi. Bayangkan di Mekah Madinah yang saya duduk pergi. As-salatu 'alal amwati wal atfal yarhamkumullah. Pengumuman dia akan buat macam tu. Apa dia? Ada semayang jenazah 3, 4, 5 orang. Dengan jenazah budak-budak 3, 4, 5 orang. Dia dah umum. Bangun semayang, masih ada lagi yang keluar tak semayang jenazah. La haula wala quwwata illa billah. Esok tu kalau dekat akhirat dia kata apa? Ya Allah, satu Masjidil Haram semayang dekat saya, ada 3 orang malaun tak semayang dekat saya. Nak jawab lagu mana? Nak jawab lagu mana? Allah kata, pergi cari hak 3 ekor ni bisa tak semayang. Mampu. Tengok-tengok hak 3 ni nak beratok masuk syurga. Ni Tuhan kata, malaikat tahan saat dia. Ni ada orang panggil hamba 3 orang. Hak kawan panggil ni pula nak kena tahu masuk neraka. Dia kata, Tuhan, senang buk mai pahala depa. Oi, pahala bang. Saya ceramah ni kering tekak tau. Pasal nak dapat pahala. Hamba ambil pahala aku senang esok.
tak pasal. Tapi kalau tak berakhlak, apa ramai nak tuntut dia? Sebab tu kata ulama, apa dia? Hatta di depan Allah esok pun, akhlak adalah perkara paling besar sekali. Maka saya menyeru abang, kakak ni yang nak dewasa jadi orang yang berakhlak yang baik ni. Saya penuh harapan. Saya nak. Sebab tu saya cerita sungguh-sungguh. Esok besar jadilah orang dewasa yang baik. Dan saya yakin kamu boleh. Sebab kamu ada banyak contoh tauladan hari ni. Kamu boleh tengok YouTube, kamu boleh tengok cerita. Jadi orang dewasa. Grow up to be a grown up, a fine grown up. Membesar kamu jadi orang dewasa yang baik. Saya nak kamu jadi macam tu. Akhlak mesti kena buat. You kena cipta. Lama-lama dia akan jadi semula jadi. Buat. Mesti kena buat. Dan ingat, dalam nak buat mesti kena sabar. Jangan tak sabar. Sabar habis. Sabar tu juga adalah akhlak. Okey? Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Semoga dengan majlis ilmu ini kita doakan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita, keluarga kita, Kuis, Bandar Seri Putra, seluruh Bangi, Selangor, Malaysia dan seluruh dunia asbab majlis ni je. Kerana kita belajar akhlak, sebab Nabi berakhlak. Allah hilangkan daripada kita semua penyakit, daripada segala penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونوّر به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. Ya Allah, kurniakanlah kepada anak-anak pelajar ini kuat ingatannya, tajam ingatannya, luaskan hati mereka, pemikiran mereka, khusyukkan mereka, tenangkan hati mereka, kurniakan mereka ilmu yang banyak, ilmu yang boleh memberi manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kurniakan kepada anak-anak ini semangat kuat untuk belajar, faham ketika belajar, faham ketika berada di dalam kelas, dan kurniakan kepada mereka hasil dari mereka itu bermanfaat kepada masyarakat, khususnya agama Islam. Ya Allah, binalah jati diri yang kuat dalam diri mereka, tetapkanlah iman mereka, teguhkan akidah mereka, selamatkan mereka daripada anasir-anasir yang tidak baik, jauhkan mereka, binakan jati diri yang kuat dalam diri mereka. Ya Allah, bersamalah dengan mereka, mudahkan mereka, berjayakanlah mereka dalam peperiksaan, kurniakan mereka ilmu yang baik, pelihara ibu bapa mereka yang berada di kampung, keluarga mereka, adik-beradik mereka, kerana mereka adalah yang keluar berjihad di jalan-Mu ya Allah, dan Engkau berjanji bahawa Engkau akan memelihara orang-orang yang keluar berjihad. Maka peliharalah keluarga mereka ya Allah, jauhkan rumah mereka daripada balak bencana, kecurian, rompakan, pencerobohan. Ya Allah, peliharalah Kuis, College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Jadikanlah anak-anak yang belajarnya anak-anak yang soleh, lecturer-lecturernya lecturer-lecturer yang soleh, pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin-pemimpin yang soleh, pentadbirannya adalah pentadbiran yang soleh, yang datang orang yang soleh, yang ada di sini orang yang soleh, yang keluar dari sini adalah orang yang soleh. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.